Surah Al-Isra bermaksud memperjalankan pada waktu malam. Surah ini berkaitan dengan peristiwa Isra Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Surah ini mengandungi 111 ayat dan ia diturunkan di Mekah pada tahun 621 hingga 622 Masihi. Nama lain bagi surah ini ialah Bani Israel. Ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut tentang sejarah dan peristiwa bersejarah Bani Israel. Contohnya, Allah telah menyebut Bani Israel ialah bangsa yang paling kuat menjadi bangsa yang paling hina kerana mereka telah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara kelebihan yang terdapat dalam surah Al-Isra ialah dapat menjadi anak yang solehah. Contohnya, dalam ayat 23 hingga 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang anak-anak untuk meninggikan suara dan menengking ibu bapa. Mereka seharusnya berbicara dengan sopan santun. Selain itu, surah ini juga dapat dijadikan doa agar dapat bercakap dengan lancar. Ini sangat bagus untuk membantu kita, terutamanya apabila kita berasa gugup untuk bercakap di hadapan orang ramai. Surah sebelum Al-Isra ialah surah An-Nahl. Surah ini mengandungi 128 ayat dan telah diturunkan di Mekah. An-Nahl bermaksud lebah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh lebah untuk membuat sarang-sarang di pokok, di bukit dan bangunan yang telah dibina manusia. Dalam surah ini juga terdapat satu ayat sajadah yang bermula daripada ayat 49 sehingga ayat 50. Maksud ayat 29 hingga 37 telah membawa maksud kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya, iaitu Allah mengharamkan perbuatan derhaka terhadap ibu bapa, perlakuan bakhil dan boros, berzina, membunuh manusia yang diharamkan untuk dibunuh, memakan harta anak-anak yatim, mengurangi atau melebihkan sukatan atau timbangan, mengikuti perkataan atau perbuatan yang tidak diketahui kebenarannya, dan bersikap sombong. Ayat 38 juga menerangkan bahawa barang siapa yang melakukan sedemikian akan mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Isra ayat 29 hingga 38. Sebab turun ayat, surah ini dinamai dengan Al-Isra yang berarti memperjalankan pada waktu malam. Surah ini berhubung dengan peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin. Ayat 29 dalam suatu riwayat ada dikemukakan bahawa Rasulullah telah menerima kiriman pakaian oleh kerana baginda seorang dermawan. Pakaian itu dibahagikan kepada orang ramai. Setelah selesai membahagikan, ada satu rombongan lain yang meminta bahagiannya tetapi ternyata telah habis. Maka turunlah ayat ini dan Allah menjelaskan bahawa apa yang diperolehi jangan dihabiskan kesemuanya. Ayat 30, Allah menegaskan bahawa Dia Maha mengetahui siapa di antara hambanya yang memanfaatkan kekayaan demi kemaslahatan dan siapa pula yang menggunakannya untuk kemudaratan. Oleh itu, kaum muslimin hendaklah berpegang dengan ketentuan Allah dengan mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Seterusnya, ayat 31, di akhir ayat ini, Allah menegaskan membunuh itu adalah dosa besar kerana menghalangi tujuan hidup manusia. Dalam ayat 32, Allah melarang hambanya mendekati perbuatan zina seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, baca bahan bacaan yang merangsang dan melihat pornografi dan pornografi, serta melakukan hubungan kelamin yang belum sah. Ayat 33, Allah melarang hambanya membunuh jiwa. Yang dimaksudkannya ialah menghilangkan nyawa manusia, iaitu membunuh dengan alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan agama. Ayat 34, Allah melarang mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan harta anak yatim. Allah memintakan kaum muslimin agar menyempurnakan timbangan apabila menukar barang dagangan. Timbangan mestilah dilakukan dengan tepat dan tidak boleh dikurangi. Ayat 36, Allah juga melarang agar mengikuti perkataan atau perbuatan yang tidak diketahui kebenarannya. Pendapat lain mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan larangan
mengatakan sesuatu yang tidak diketahui ialah perkataan yang berdasarkan prasangka dan bukanlah pengetahuan yang sebenar. Ayat 37, Allah melarang kaum muslimin berjalan di muka bumi dengan sombong kerana ini bukanlah sikap yang wajar. Hal ini bertujuan agar muslimin menyedari kelemahannya serta bersikap rendah hati. Dan akhir sekali, ayat 38, Allah menjelaskan bahawa semua larangan yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelum ini adalah perbuatan yang dibencinya. Para pelaku patut diancam dengan hukuman yang keras dan harus dirasakan di dunia dan mendapat azab yang pedih di akhirat. Intipati ayat surah Al-Isra ayat 29 hingga 38. Ayat 29. Ayat ini menerangkan tentang sifat bakhil atau kedekut. Allah juga mengajarkan dalam ayat ini bahawa jika hendak memberi bantuan, hendaklah berpada-pada atau mengikut kemampuan diri sendiri. Ayat 30. Ayat ini menerangkan adab bagaimana jika kita tidak berupaya untuk menolong atau membantu orang lain disebabkan kerana mempunyai keperluan yang tersendiri dan tidak mempunyai harta yang banyak ketika itu untuk diberikan. Ayat 31. Ayat ini Allah menceritakan bahawa tentang dosa yang dilakukan orang-orang jahiliah pada zaman dahulu, iaitu hobi atau sifat buruk mereka adalah dengan membunuh anak-anak mereka sendiri, tambahan lagi jika anak tersebut ialah anak perempuan. Sebab mereka melakukan perkara tersebut adalah kerana takut menjadi miskin atau membawa kemiskinan kepada mereka. Ayat 32. Dalam ayat ini Allah berfirman bahawasanya Allah melarang hamba-Nya mendekati zina. Bukan sahaja mendekati, melakukannya merupakan dosa besar dan dimurkai Allah. Ayat 33. Ayat ini menerangkan tentang larangan Allah yang melarang untuk membunuh tanpa sebab yang munasabah, kecuali jika kita mendapat hak yang sepatutnya untuk melakukan perkara tersebut. Ayat 34. Ayat ini menerangkan bahawa Allah melarang kita daripada makan atau mengambil harta anak-anak yatim. Allah berfirman bahawa kita haruslah menguruskan harta anak yatim dengan cara yang terbaik. Ayat 35. Ayat ini mengandungi tentang dosa besar yang lain, iaitu menimbang atau menyukat dengan sukatan yang tidak adil dan tidak benar. Ini adalah dosa di mana penjual tidak berlaku jujur dan amanah dalam melakukan penimbangan. Ayat 36. Ayat ini menerangkan tentang larangan Allah untuk hamba-Nya untuk berbicara tanpa dasar yang kukuh dan betul, tanpa mengetahui kebenaran atau pengetahuan yang cukup, kerana setiap perbuatan akan dihitung di akhirat kelak. Ayat 37. Ayat ini mengandungi larangan Allah tentang hamba-hamba-Nya yang berjalan dengan penuh kesombongan dan keangkuhan di muka bumi ini. Sifat sombong bukanlah sikap yang wajar dan tidak baik untuk dilakukan oleh manusia. Ayat 38. Ayat ini menjelaskan tentang perbuatan keji yang diberikan hukuman ke atasnya dan dimurkai oleh Allah. Allah menjelaskan bahawa semua larangannya yang disebutkan sebelum ini seperti berlaku bakhil dan boros, membunuh anak perempuan, berzina, membunuh manusia yang diharapkan membunuhnya, memakan harta anak yatim, mengurangi atau melebihkan timbangan, mengikuti perbuatan atau perkataan yang tidak diketahui kebenarannya, dan bersikap sombong adalah perbuatan yang dimurkai Allah. Antara permasalahan yang dibahaskan di dalam surah ini ialah permasalahan berkaitan dengan menghampiri zina. Pada era kini, terdapat banyak aplikasi media sosial yang boleh membawa kepada menghampiri zina. Contohnya, berkenalan dan bergaul bebas di antara ajnabi, iaitu di antara lelaki dan perempuan dalam aplikasi media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah ini yang mahfumnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk. Jelaslah bahawa maksud jangan menghampiri di dalam surah ini menunjukkan bahawa semua saranan
yang membawa kepada penzinaan seperti sentuhan, pandangan mata, pergaulan bebas dan khalwat adalah perkara yang haram dan perlulah dijauhi. Antara penyelesaian bagi permasalahan ini ialah kita perlulah menjaga pandangan mata daripada melihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya dan perlulah menjaga ihtirat di antara ajnabi. Seterusnya ialah berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan sukatan di dalam perniagaan. Islam menuntut para peniaga untuk bersikap amanah, jujur dan tidak mengaburi mata pelanggan dengan pelbagai hilah seperti mengurangkan kadar timbangan dan sukatan. Perubahan seumpama ini adalah dilarang dan dicela di dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kesan dan kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat bagi mereka yang menyempurnakan timbangan. Hukum bagi peniaga yang mengurangkan kadar timbangan dan sukatan di dalam perniagaan mereka adalah haram. Hal ini kerana mereka mengambil hak pembeli tanpa pengetahuan pembeli. Malah, perkara seperti ini adalah dicela di dalam Islam. Antara penyelesaian bagi permasalahan ini ialah para peniaga perlulah mempelajari ilmu muamalah di dalam Islam sebelum memulakan sesuatu perniagaan. Berdasarkan surah Al-Isra ayat 29 hingga 38 terdapat banyak pengajaran yang dapat kita ambil. Antaranya ialah yang pertama, kita perlu menghindarkan diri kita daripada melakukan perbuatan zina. Hal ini dikatakan demikian kerana berzina merupakan perbuatan yang terkutuk di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan pelakunya juga akan sentiasa dipandang hina oleh golongan masyarakat. Pelakunya juga akan lebih cenderung untuk melakukan kekejaman seperti membuang bayi yang lahir tidak setaraf hasil daripada perhubungan haram tersebut. Perbuatan ini juga mampu memudaratkan tubuh badan kita sekiranya dijangkiti penyakit kelamin. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjaga maruah diri kita agar tidak menconteng arang ke arah muka ibu bapa kita dan kehidupan yang tenang dapat terjamin. Pengajaran kedua yang dapat diambil daripada ayat-ayat ini ialah ibu bapa sewajarnya mempunyai nilai ihsan yang tinggi dalam diri masing-masing. Anak-anak merupakan amanah terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai ibu bapa yang baik, kita seharusnya mendidik anak-anak dengan unsur-unsur Islami yang membawa ke arah keberkatan dalam kehidupan kita. Janganlah kita mengabaikan mereka dan seburuk-buruknya membunuh anak-anak demi kepentingan diri sendiri. Jika kita berbuat sedemikian, jelaslah bahawa anugerah yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah dipersiakan sekaligus menunjukkan ketidaksyukuran kita terhadap kurniaannya. Perkara yang terakhir yang dapat dijadikan pengajaran ialah kita perlulah berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang Muslim, kita seharusnya menuruti segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta mutlak dan berusaha untuk meninggalkan larangannya. Larangan-larangan Allah sememangnya mempunyai asbab musabab yang tersendiri, iaitu demi mengelakkan kemudaratan dalam hidup kita. Justru kita perlulah sedar dan percaya bahawa setiap usaha baik kita akan memperolehi ganjaran dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sesekali merugikan kita apabila kita melaksanakan